Segmen ini saya akan menerangkan berkenaan dengan peranan-peranan kerani-kerani pengundian di tempat mengundi pada hari pengundian. Saya akan mulakan dengan peranan kerani pengundian pertama. Kerani pengundian pertama bertanggungjawab untuk memanggil pengundi yang beratur di luar untuk masuk ke dalam tempat mengundi. Okay, so kerani pengundian pertama adalah orang pertama lah yang dijumpai oleh pengundi apabila dia ingin mengundi. Jadi apabila pengundi masuk ke tempat mengundi, kerana pengundian pertama kena memastikan pengundi berada pada jarak 1 meter antara dia dan pengundi. Ya, yang ini untuk kita memastikanlah keselamatan kedua-duanya untuk kita menangani jangkitan COVID-19. Baik. Selepas itu barulah kerani pengundian pertama meminta kad pengenalan pengundi. Ya. Meminta kad pengenalan pengundi ataupun apa-apa dokumen pengenalan pengundi yang diterima oleh SPR untuk kita mengesahkan bahawa dia adalah pengundi yang mengundi di tempat mengundi kita. Baik. Selepas itu, kerani pengundian pertama akan menyemak nama pengundi di dalam buku daftar pemilih pilihan raya. Okey, semak nama dulu. Okey, apabila nama ada, barulah lakukan proses seterusnya. Kalau namanya tak ada, kenalah memaklumkan kepada dia untuk dia menyemak semula nama dia, sama ada menggunakan My SPR semak ataupun keluar dan pergi ke barung yang berada berdekatan di situ. Okey. So, kalau namanya ada, barulah kerani pengundian pertama meminta pengundi untuk membuka sekejap face masknya, ya, pelitup muka dia. Buka sekejap untuk kita nak melihat wajahnya dengan dokumen yang diberikan kepadanya adalah betul dia. Okay. So, apabila kerani pengundian pertama berpuas hati bahawa betullah dia seperti dalam dokumen pengenalan diri, barulah kerani pengundian pertama meminta supaya pengundi menunjukkan jarinya. Okay, menunjukkan jarinya untuk disemak kalau sekiranya ada kesan dakwat pilihan raya pada jari pengundi. Okey, selesai daripada itu, apabila semuanya telah disemak dan semuanya okey, terusnya kerani pengundian pertama akan menyerahkan dokumen pengenalan diri pengundi kepada kerani pengundian kedua. Okey, so dia akan serahkan kepada kerani pengundian kedua. Selepas itu, kerani pengundian pertama akan meneriakkan nama pengundi. Muka surat 2, bilangan 69, nombor kad pengenalan 12345678910, nama Hamid bin Hamzah. Sebagai contoh, itu saja. Selepas meneriak, kerani pengundian pertama akan meminta pengundi untuk bergerak ke meja kerani pengundian kedua. Okey. So, tak selesai lagi tugas kerani pengundian pertama. Selepas itu, kerani pengundian kedua dia akan minta pengundi celupkan jari. So, peranan kerani pengundian pertama semasa pengundi mencelupkan jari adalah dia kena lihat. Dia kena lihat bahawa jari pengundi itu telah dicelupkan serentak dengan ingin dicelupkan, barulah kerani pengundian pertama menandakan nama di buku daftar pemilih pilihan raya. Ya, menandakan nama pengundi. Okey. So, selesai daripada itu, barulah kerani pengundian pertama bila dah selesai, barulah dia memanggil pengundi lain yang sedang beratur dan menunggu di luar. Baik, itu adalah peranan kerani pengundian pertama. Seterusnya saya akan menerangkan pula peranan kerani pengundian kedua. Kerani pengundian kedua, tugasnya bermula apabila telah diserahkan kepadanya dokumen pengenalan diri pengundi. Okey, apabila telah diserahkan kepada dia, dia kena memastikan apabila kerani pengundian pertama meneriakkan nama, betullah nama yang diteriakkan itu sama dengan dokumen pengenalan diri yang dipegangnya. Okey, dia kena pastikan sama. Kalau tidak sama, adalah menjadi tanggungjawab kerani pengundian kedua untuk memaklumkan kepada kerani pengundian pertama bahawa nama yang diteriakkan itu tidak sama dengan dokumen pengenalan diri yang dipegang. Okey. So, apabila berlaku begitu, kerani pengundian pertama dia akan cari baliklah, kerana nama ni tadi ada kan. So, dia akan cari balik. Tujuannya adalah untuk memastikan kerani pengundian pertama menandakan nama yang betul. Ya, kerana kita khawatiri pembaris yang diletak semasa meletak nama tadi tu bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi ada possibility untuk teriakkan nama. Jadi untuk mengelakkan bahawa nama orang lain ditandakan yang akan menyebabkan nanti orang lain itu datang dan tidak boleh mengundi,
adalah sangat penting kerana pengundian kedua semasa diteriakkan nama tadi memberikan sepenuh perhatian kepada nama, ya, jangan berhayal, pastikan namanya betul. Okey, selepas itu apabila pengundi dah sampai di hadapan kerani pengundian kedua, sama juga sudah pastikan jarak 1 meter itu, dan selepas itu menyerahkan dokumen pengenalan, memulangkan semula dokumen pengenalan pengundi kepada pengundi dan meminta supaya pengundi menyimpan dahulu dokumen pengenalan tersebut, kerana pernah berlaku dan sebenarnya kerap juga berlaku pengundi tertinggal kad pengenalan di petak menanda. Kerana apa? Kerana dia pegang. Sebab itu semasa kerani pengundian kedua ni, bila dia serahkan dokumen pengenalan tu kepada pengundi, dia akan kata simpan dulu. Okey, simpan dulu dan kerana pengundian kedua tunggulah sementara dia nak celup. Okey. So apabila pengundi telah simpan dokumen dia, barulah kerana pengundian kedua meminta jari telunjuk kiri pengundi. Ya, meminta jari telunjuk kiri pengundi. Okey. So kaedah untuk meminta, kita akan meminta menggunakan tangan kanan kita. KP2 kena minta guna tangan kanan kerana pengundian kedua. Ialah adab kan, kenalah guna tangan kanan. Okey. Jadi kerana pengundian kedua, untuk memastikan kita tak salah minta tangan yang belah mana, semasa kita meminta menggunakan tangan kanan, pastikan pengundi menyerahkan tangan yang bertentangan. Ya, maknanya bila kita minta macam ni, dia akan serah tangan kiri. Maknanya bertentangan. Kita kan bertentangan. Apabila bertentangan, maknanya dia menyerahkan tangan yang betul. Tapi kalau bersilang, maknanya pengundi memberikan tangan kanan. Maknanya salah lah. Mesti tangan kiri dulu. Ya, jari telunjuk kiri, tangan kiri lah. Ya. Jadi minta dan apabila pengundi menyerahkan, pastikan kerana pengundian kedua, ya, memegang botol dakwat pilihan raya. Jangan biarkan pengundi mencelupkan jarinya sendiri. Ya, bantu pengundi pegang botol untuk mengelakkan botol itu tertumpah kerana ada dakwat di dalamnya. Kedua, untuk memastikan pengundi apabila dia mencelupkan jari, ya, jari itu dipegang oleh kerani pengundian kedua. You kena pegang dan pastikan apabila dia keluarkan sekurang-kurangnya 1 ruas jari pengundi. Sini, 1 ruas ni adalah 1 garisan yang pertama pengundi. Okay, so apabila celup, levelnya okey, maknanya dia kena membersihkan titisan lebihan itu di mulut botol dakwat pilihan raya. Okey. Selepas itu, kerana pengundian kedua akan meminta pengundi untuk bergerak ke kerana pengundian ketiga. Baik. Itu adalah peranan kerana pengundian kedua. Baik, seterusnya kerana pengundian ketiga. Okey, kerana pengundian ketiga, tugas anda bermula apabila telah melihat pengundi ingin dicelupkan jari, kan? Melihat dia ingin dicelupkan jari. Okey, barulah kerana pengundian ketiga mula mengecap kertas undi. Cap kertas undi, koyak, lipat. Okey. Dan apabila pengundi berada di hadapan kita, di hadapan kerana pengundian ketiga, sebelum menyerahkan kertas undi, anda perlu pastikan pengundi disanitasi tangan dahulu. Ya, jadi jangan lupa ambil sanitasi yang berada di meja kerana pengundian ketiga. Kalau tak ada sanitasi, kena ada. Kalau tak ada, minta dengan KTM. Kerana kena ada. Okey. Dan kena tekan. Yang menekan untuk menekan botol sanitasi itu adalah KP3, ya. Jangan bagi pengundi sendiri, ya. Kalau pengundi sendiri, nanti lepas tu pengundi, ya. So dikhawatiri nantilah jangkitan tu boleh berlaku. Jadi kerana pengundian ketiga yang kena tekan. Okey. Lepas itu, bila menyerahkan kertas undi kepada pengundi, maklumkan kepada pengundi untuk menanda kertas undi menggunakan pen yang disediakan yang berada di petak undi. Saya tunjukkan dengan tangan anda di sana supaya dia tahu penandaan dibuat di sana, ya. Kerana tak semua orang itu ada pengalaman mengundi. Ada possibility juga orang baru pertama kali, so dia tak tahu. Okey. Selepas itu akan ada berlaku keadaan di mana kalau sekiranya kerana pengundian ketiga semasa mencap dan mengoyak terkoyak, ya, terkoyak kertas undi, jangan berikan yang koyak itu kepada pengundi, ya. Berikan hanya yang elok, dan yang mana terkoyak ini serahkan kepada kepada KTM. Ya, angkat tangan dan maklum KTM ini adalah kertas undi yang saya terkoyak. Jadi supaya KTM boleh uruskan mengikut,
mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Okey, tapi jangan berikan kepada pengundi kertas undi yang anda terkoyak dan kertas undi yang tidak sempurna, ya. Seterusnya adalah kita lihat peranan kerani pengundian keempat. Okey, kerani pengundian keempat ini dia bertugas di dua tempat. Di tempat mengundi juga, tapi di dua tempat. Okey. Pertama, dia kena bertugas di luar tempat mengundi, di mana pengundi-pengundi sedang beratur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena bertugas di dalam tempat mengundi. Okey, saya terangkan yang di luar dulu. Seperti yang anda tahu, sekarang ni dalam pandemik COVID ke-19, kita masih lagi mewajibkan pengundi untuk check-in MySejahtera, kan. Jadi kerani pengundi keempat ni peranan dia adalah untuk dia semak semua pengundi, pastikan semua pengundi telah scan MySejahtera. Okey. Itu peranan dia, kena scan. Kalau tak ada kalau ada pengundi yang tidak ada mobile, dia tidak ada phone, disediakan buku di luar untuk pengundi menulis maklumatnya, ya. Okey, jadi ini adalah peranan kerani pengundian keempat. Okey, itu di luar. Selain daripada itu, sebelum pengundi masuk ke dalam tempat mengundi, kena sanitasi tangan pengundi. Okey, kena berikan dia sanitasi sebelum dia masuk ke tempat mengundi. Okey. Tapi apabila ada keperluan kerani pengundian keempat untuk masuk ke dalam tempat mengundi, yang luar itu bolehlah minta supaya polis pengiring yang uruskan, ya. Maknanya dari segi sanitasi dan juga dari segi semakan, check-in MySejahtera mereka, dan keperluan untuk menulis di buku lah bagi mana-mana pengundi yang tidak mempunyai telefon bimbit. Baik, di dalam tempat mengundi, kerani pengundian keempat berperanan untuk membantu pengundi yang memerlukan bantuan. Contohnya dia datang menggunakan wheelchair, ya. So nanti maknanya bila pengundi masuk ke dalam dan dia datang bersorangan, tak ada orang bantu dia, KP4 ni dia kena bantu. Tolak jumpa di setiap kerani pengundian. KP1, KP2, KP3, ya. So dialah yang kena tolak. So dialah yang kena bantu, ya. Selepas itu dia jugalah yang akan memastikan pengundi yang selesai menanda kertas undi, ya, kalau nampak pengundi terkapai-kapai, kan, nampak macam tak ada arah, tak tahu mana nak dimasukkan kertas undi, dan itu adalah peranan kerani pengundian keempat juga untuk memaklumkan kepada pengundi yang telah selesai mengundi supaya memasukkan kertas undi ke dalam peti undi yang telah disediakan. So dia akan tunjuk di sini puan, masukkan kertas undi ke dalam peti undi. Okey. Selepas itu kerani pengundi keempat juga berperanan untuk menggunakan pembaris dan memempatkan kertas undi. Kalau kita lihat peti undi itu dah separuh penuh ataupun hampir-hampir penuh, ya. So kita kena pastikan kita KP4 tu lah dengan pembarisnya dia akan mempatkan kertas undi tu supaya dia ke bawah, supaya boleh muat lagi apabila pengundi-pengundi ingin memasukkan kertas undi lah. Okay. So itulah dia tadi peranan kerani pengundian di tempat mengundi semasa hari pengundian.